Atas titah perkenaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pegawai-pegawai kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan dan pasukan polis di Raja Brunei telah diberikan kuasa untuk mengenakan kompaun kepada sesiapa yang didapati melanggar arahan-arahan yang telah dikeluarkan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Jaafar berkata menyatakan perkara tersebut semasa sidang media perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19. Semasa sidang media petang tadi, Menteri Kesihatan turut mengongsikan tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini dan menjadikan jumlah kes jangkitan kekal 141 orang. Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Jumaat 27 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 19 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, seramai 17 orang masih menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala seramai 2,806 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 264 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 26,195 ujian. Seterusnya, sejak wabak COVID-19 mula dilaporkan pada awal bulan Januari 2020, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah melaksanakan beberapa langkah-langkah pencegahan dan pengawalan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini terjamin. Ini telah disokong dengan adanya pindaan kepada Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang telah mula berkuat kuasa pada 30 Januari 2020. Beberapa arahan telah pun dikeluarkan di bawah Bab 62(A) Akta Berkenaan. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan bahawa orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala arahan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan bagi mengawal penularan wabak COVID-19 di negara ini. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pegawai-pegawai kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan dan pasukan polis di Raja Brunei adalah juga diberi kuasa untuk mengenakan denda kompaun sehingga RM5,000 kepada sesiapa yang didapati melanggar arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Sementara itu, tindakan undang-undang yang lebih keras juga boleh diambil kepada sesiapa yang didapati ingkar, yang mana boleh dihadapkan ke mahkamah, dan jika sabit kesalahan boleh membawa kepada denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut menegaskan hanya pemegang kon hijau dan kuning dibenarkan memasuki tempat-tempat awam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menyatakan perkara tersebut berikutan aduan mengenainya. Berikutan makluman mengenai BruHealth App, alhamdulillah, setakat ini seramai 390,834 ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula, sejumlah 9,817 telah pun mendaftar, manakala sebanyak 5,326 premis perniagaan telah membuat turun aplikasi Premis Scan. Berhubung dengan kebenaran untuk masuk ke dalam premis-premis, pejabat-pejabat dan bangunan-bangunan bagi aplikasi BruHealth, Kementerian Kesihatan telah menerima banyak aduan melalui talian 148 mengenai orang ramai yang mempunyai kod kuning dan tidak dibenarkan untuk masuk ke tempat-tempat berkenaan. Seperti mana yang telah diterangkan sebelum ini, orang ramai yang mempunyai kod hijau atau kuning adalah dibenarkan untuk masuk ke tempat-tempat awam. Walau bagaimanapun,
terdapat beberapa pengecualian seperti hanya pemegang kod hijau yang dibenarkan masuk ke masjid untuk mengerjakan sembahyang fardu Jumaat pada masa ini. Dan semua kod adalah dibenarkan untuk masuk ke hospital atau klinik bagi tujuan untuk mendapatkan rawatan perubatan sahaja. Di samping itu, pemilik-pemilik premis-premis adalah juga dikehendaki untuk membuat pemeriksaan suhu badan kepada semua pengunjung dan menyediakan hand sanitizer di pintu-pintu masuk. Persediaan setiap negara-negara ASEAN dalam merespon isu perdagangan hidupan liar yang menyebabkan penularan wabak COVID-19 serta mengurangkan risiko penularan pandemik yang sama di masa akan datang. Antara yang dibincangkan dalam mesyuarat dalam talian webinar Anjuran Urustia Perhimpunan antara Parlimen ASEAN, AIPA dan Yayasan Caucus Pemuliharaan Antarabangsa. Mesyuarat yang dihadiri oleh Majlis Mesyuarat Negara itu turut memberikan sokongan padu mengenai dengan isu yang diketengahkan dan mengambil baik cadangan-cadangan yang diutarakan termasuk memperkukuhkan undang-undang dalam perlindungan hidupan liar serta meningkatkan kesedaran awam dalam memakan dan menggunakan produk hidupan liar yang berisiko tinggi kepada kesihatan awam. Mesyuarat berlangsung di bangunan Dewan Majlis. Menyertai mesyuarat yang berhormat Dayang Khairul Nisa binti Haji Awang Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Semasa mesyuarat tersebut, yang berhormat turut memberikan kenyataan tentang kurangnya undang-undang yang tegas yang dikenakan terhadap konsumer hidupan liar di dalam negara ASEAN dan menyebabkan peningkatan kegiatan perdagangan hidupan liar. Peningkatan statistik kes perdagangan hidupan liar dan penularan pandemik yang disebabkan oleh patogen yang terdapat di badan hidupan liar antara yang disentuh dalam mesyuarat tersebut. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya, Dato' Perukam Haji Judin bin Haji Asar, Jurutulis Majlis Mesyuarat. Mesyuarat antara lain bermatlamat membincangkan hubung kain di antara isu akibat perdagangan hidupan liar yang menyebabkan risiko penularan wabak COVID-19, zoonotic disease yang menjejaskan kesihatan awam sedunia. Dengan membincangkan isu ini, ia dapat menjadi platform bagi penggubal undang-undang di rantau ASEAN, para pakar alam sekitar dan juga pakar undang-undang dalam membincangkan peraturan dan rangka undang-undang yang universal. Selain diharap akan dapat dijadikan sebuah resolusi di Mesyuarat Perhimpunan Agung AIPA. Prestasi jualan runcit di negara Brunei Darussalam menunjukkan peningkatan sebanyak 4.3% pada suku pertama tahun ini berbanding suku pertama tahun lalu. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan permintaan dalam negeri berikutan impak penularan wabak COVID-19 yang telah melonjakkan hasil jualan bagi aktiviti pasaraya, gedung serbaneka, pasaraya mini, peralatan komputer dan telekomunikasi dan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah di kedai. Perangkaan itu dikongsikan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi menerusi sidang medianya. Jabatan berkenaan mengeluarkan dua laporan baru iaitu laporan indeks jualan runcit dan laporan indeks perkhidmatan makanan dan minuman yang akan dikeluarkan secara suku tahunan mulai suku pertama 2020. Berbanding suku keempat 2019, hasil jualan runcit meningkat sebanyak 6.6% pada suku pertama 2020. Peningkatan jualan direkodkan bagi aktiviti pasar raya, gedung serbaneka, pasar raya mini, peralatan komputer dan telekomunikasi, perkakasan, cat dan kaca di kedai khusus, peralatan perabot dan rumah, peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah di kedai khusus dan lain-lain. Jualan runcit pada suku pertama 2020 dianggarkan bernilai RM406 juta.
Bagi perkhidmatan makanan dan minuman pada suku pertama 2020 berbanding suku pertama tahun lalu, prestasi jualan perkhidmatan tersebut meningkat sebanyak 0.4%. Ia didorong oleh aktiviti kedai makanan segera dan perkhidmatan penyajian minuman. Manakala berbanding suku keempat 2019, perkhidmatan makanan dan minuman mencatatkan penurunan sebanyak 1.7% pada suku pertama 2020. Ini adalah disebabkan penurunan dalam hasil aktiviti restoran, kedai makanan segera dan aktiviti perkhidmatan makanan yang lain. Hasil perkhidmatan makanan dan minuman pada suku pertama 2020 dianggarkan bernilai 84.9 juta ringgit. Indeks jualan runcit dan indeks perkhidmatan makanan dan minuman adalah petunjuk awal prestasi ekonomi bagi kedua-dua aktiviti dan gambaran bagi trend perbelanjaan pengguna di negara Brunei Darussalam bagi setiap suku tahunan. Laporan penuh bagi kedua-dua aktiviti boleh diperolehi melalui laman sesawang www.deps.gov.bn. Balai pameran di Taman Warisan Tasik Merimbun antara yang dibuka semula bagi kunjungan orang ramai selepas pelaksanaan pengurangan penjarakan sosial. Ikuti berita lanjut mengenainya seketika nanti. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari menerima ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berbentuk kesenangan maupun kesusahan. Ada kalanya ujian yang diberikan itu membuat seseorang berasa gembira dan ada kalanya pula berasa marah dan susah hati. Sebagai umat Islam, dalam menghadapi ujian dan dugaan tersebut, hendaklah sentiasa mengamalkan sifat sabar dan cuba sedaya upaya untuk mengawal kemarahan. Ini kerana marah itu adalah sifat yang sangat buruk dan dicela. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Mengawal Marah dengan Kesabaran. Sifat marah ialah berasa panas hati kerana sesuatu sebab yang tertentu, seperti tersinggung perasaan, dihina, difitnah dan seumpamanya. Namun, kita semua hendaklah sentiasa bijak mengawal emosi, tutur kata, tingkah laku agar tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Ketahuilah terdapat beberapa amalan yang boleh dilakukan untuk mengawal atau memadamkan api kemarahan. Antaranya, pertama, membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kedua, sunat membaca doa ketika marah, iaitu Allahumma rabban nabiyyi Muhammad ighfir li dhanbi wa azhib ghaiz qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Wahai Tuhanku, Tuhan Nabi Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku dan lepaskanlah aku daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan. Jamaah yang dirahmati Allah, perasaan marah adalah sifat semula jadi manusia. Akan tetapi, sebagai manusia yang dikurniakan akal dan fikiran, kita hendaklah sentiasa berusaha mengawal kemarahan tersebut agar tidak merosakkan diri dan maruah sendiri. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mengamalkan sifat sabar dan memperbanyakkan zikrullah agar hati kita menjadi tenang dan tabah. Ingatlah bahawa kita hidup di dunia ini dalam keadaan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Hubungan tersebut hendaklah diikat dengan mahabbah atau kasih sayang agar kita semua dapat hidup dengan harmoni dan aman damai. Balai pameran yang terdapat di Taman Warisan Tasik Merimbun kini dibuka semula bagi kunjungan orang ramai. Balai pameran tersebut adalah di bawah kawalan Jabatan Muzium-Muzium Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pada peringkat ini, balai pameran ini dibuka 3 kali dalam seminggu, iaitu setiap Selasa, Khamis dan Ahad bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang.
Pelaksanaan pengurangan penjarakan sosial tahap pertama dilakukan mengikut syarat dan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, termasuk pemeriksaan suhu badan dan menyediakan pensanitasi tangan bagi para pengunjung sebelum dibenarkan masuk. Dayang Nurul Majidah binti Muhammad Zailani, Ketua Pengawet dan Takapan Bahagian Ilmu Kejadian Taman Warisan Tasik Merimbun menjelaskan, pada peringkat ini balai pameran yang mengetengahkan bahagian ilmu kejadian termasuk sejarah semula jadi Taman Warisan Tasik Merimbun adalah satu-satunya kemudahan yang dibukakan kepada pengunjung. Kemasukan pelawat adalah mengikut prosedur yang telah disediakan lah, iaitu semasa kedatangan mereka dimestikan untuk mengisi buku lawatan di mana mereka akan memberi personal information mereka, dan selepas itu kami akan memberi kad seperti ini. So kad ini ada 12 sahaja yang khas untuk 12 pelawat dalam tempoh, dan mereka akan dibenarkan untuk berada di balai pameran selama 1 jam sahaja. So di dalam balai pameran itu nanti kita akan melihat setiap kawasan pameran itu ada di label dengan stiker. Mereka mesti mengikuti semua peraturan yang diberikan itulah. And then kami akan menyediakan poster di setiap sudut pameran yang akan mengingati mengenai social distancing yang mereka harus patuhi. 33 ahli sukarelawan COVID-19 Persekutuan Pengakam Negara Brunei Darussalam menerima penganugerahan lencana dan skam Perutusan Kedamaian MOP Pergerakan Pengakam Sedunia. Penganugerahan itu diberikan atas komitmen yang diberikan dalam operasi COVID-19, terutamanya dalam melaksanakan amalan-amalan terbaik projek Perutusan Kedamaian Pergerakan Pengakam Sedunia sekaligus menyokong sasaran pembangunan mapan bangsa-bangsa bersatu. Penyampaian lencana dan skam disempurnakan oleh Haji Awang Badar bin Haji Ali selaku Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakam Negara Brunei Darussalam. Ahli-ahli sukarelawan COVID-19 terdiri daripada ahli-ahli pemimpin dan beberapa orang pengakam kelana dari keempat-empat daerah. Misi awal membantu dalam penyelenggaraan dan pengurusan pusat logistik Kementerian Kesihatan di bangunan Pusat Promosi Kesihatan. Pada fasa pemulihan operasi COVID-19, pasukan sukarelawan juga terlibat dalam kerja-kerja pembersihan dan penyahkuman di beberapa lokasi kunjungan orang ramai seperti pasar dan tamu di daerah Blain dan daerah Temborong. Permohonan program beasiswa Kerajaan Jepun bagi tahun 2021 kini dibukakan bagi rakyat negara Brunei Darussalam yang ingin melanjutkan pengajian di Jepun. Program ditawarkan setiap tahun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sukan dan Teknologi Jepun. Ia antara lain bertujuan meningkatkan jalinan sumber manusia di samping merapatkan persahabatan antara kedua-dua buah negara. Pelajar-pelajar yang berhasrat untuk mengikuti program beasiswa tersebut boleh menghantar permohonan kepada Kedutaan Besar Jepun di negara Brunei Darussalam tidak lewat daripada 7 Ogos 2020. Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS, Kementerian Hal Ehwal Agama selaku urusdia Lembaga Tasmik Menghafaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam akan mengadakan ujian tasmik menghafaz Al-Quran kali kedua tahun 2020 Masihi bermula bulan Julai 2020. Borang permohonan bagi mengikuti ujian tersebut boleh diperolehi di Pejabat Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS di Blok 2H tingkat 8 bangunan kondominium Ong Sum Ping, bangunan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Perempuan, Jalan Ong Sum Ping, Bandar Seri Begawan. Permohonan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap saja bermula dari hari Isnin 22 Jun. Tarikh tutup permohonan atau penghantaran borang adalah pada hari Selasa 14 Julai 2020.
Pengambilan dan penghantaran borang adalah mulai pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2 petang hingga 3.30 petang. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims di talian 2237 512 atau 2233 364. Seorang lelaki warga negara Malaysia didapati bersalah terhadap 5 pertuduhan di bawah Akta Paspon, Akta Imigresen, Perintah Kastam, Akta Penyakit Berjangkit dan Akta Lalu Lintas. Siasatan yang dijalankan oleh pelbagai pihak berkuasa mendapati pada 24 Mei lalu, Sim Eng Huan berumur 45 tahun memandu sebuah kereta pendaftaran Malaysia memasuki negara ini melalui pos kawalan Sungai Tujuh. Dia mengelak untuk berhenti bagi pemeriksaan imigresen dan kastam. Dia juga mengelak untuk berhenti bagi pemeriksaan kesihatan. Tindakannya dilaporkan kepada pasukan polis Diraja Brunei dan kemudiannya ditahan. Penganalisaan makmal mendapati Sim Eng Huan di bawah pengaruh dadah metamfetamin ketika kejadian. Pihak mahkamah menjatuhi hukuman penjara 8 bulan dan 3 kali sebatan ke atasnya.